restoran, dan seorang saya dengan rumah lah, dengan kemudian ada seorang yang nak jumpa, seorang doktor, kemudian anak dia 2 orang, dan anak dia autism kronik, kemudian terbaring, tak boleh urus diri, ya, menggelupur dan segala macam. Sepanjang kami bertukar-tukar fikiran, saya dalam hati saya spontan saya kata, hebatnya si ibu ni boleh urus dengan wajah yang penuh tenang, tak ada sedikit pun berdecit pada bibir, tak ada pun sedikit kerut pada dahi. Melihat pada kerenah anak, cuba bayang anak menjerit di restoran, tentulah kita kata apa orang kata, ya, kami ambil tempat yang ujung supaya tak ganggu orang. Sehingga akhirnya saya rasa macam terpanggil untuk tanya sebenarnya apa dia punya ramuan dia sampai menjadi seorang ibu yang begitu sabar, ya. Dan dia berkongsi kisah ni, saya kira sangat baik dan saya pun mudah kongsikan, tetapi saya nak kongsi di OMJ ni. Dia kata actually dia adalah orang berbeza dulu, macam mungkin Afiq cerita tadi lah, ya. Dia seorang doktor, dan saya rasa tak salah kalau saya nak memberi komen sikit tentang dia, ya, seorang yang cantik, yang berpenampilan, ya. Dan dia kata dia ada prinsip macam Afiq kata tadi. Saya sangat tertarik sebab dia kata apa dia? Dalam life ni, dia punya prinsip dia adalah kita nak, kita rancang, kita usaha, kita dapat. Kita nak, kita rancang, kita usaha, confirm kita dapat. Dan itulah yang dia buat dalam life. Dia kata sampai dia nak jadi doktor, dan dia rancang, dia usaha, dan dia jadi doktor dengan cemerlang, begitu cemerlang. Baik, nak cepatnya Rahim, ya. Sehinggalah akhirnya dia, bila sampai dia dah bekerja, dia nak berumah tangga. Bila dia berumah tangga, bila nak berumah tangga, dia nak seorang suami yang perfect macam dia nak. So dia plan, dia kata ada seorang laki-laki ni, dan akhirnya dia dapat suami tu, seorang pilot. Jadi, dan saya tengok gambar suami dia memang handsome macam Afiq je lah, lebih kurang macam Masya Allah, ya. Ya. Sehinggalah akhirnya mereka berumah tangga, dan akhirnya dapat, mereka plan untuk anak. So prinsipnya adalah plan, usaha, dapat, kan? Baik, doktor apa yang tak tahu tentang rawatan, bagaimana cara terbaik, ya. Dan memang betul dia melahirkan anak perempuan yang memang bergabung, ya, memang bergabung ni. Adam dan Stacy ni memang bergabung betul-betul, ya. Macam dalam lagu tu lah. Tak, sebab saya tak ingat nama penyanyi tu, kan. Jadi bergabung, Masya Allah. Anak tu memang Masya Allah blonde, ya. Masa kecil pun dah nampak dah macam matanya pun dah tak macam kita dah, macam lebih kurang ke biru-biru pun ada dah, ya, kulit pun tu. Dan dia kata tak tahu, happy lah, ya, happy. Sehinggalah anak tadi 3 tahun, dia tengok anak tu macam lain daripada biasa. Dia dah mula risau. Dengan cepatnya dia jumpa dengan doktor, kawan dia jugalah, dia bukan pakar, dia jumpa bahagian kanak-kanak, dan doktor sahkan bahawa anak dia yang saya katakan tadi, dia kronik punya autism kronik. Dan pada masa tu dia kata, dia keluar daripada bilik, dia masuk dalam kereta, dia tak boleh memandu, dia menangis semahu-mahunya. Dan ketika itu dia kata, mana prinsip dia? Saya dah rancang, saya dah urus, saya dah usaha anak ni dalam kandungan sebaik mungkin, tetapi ini result dia. Dan kemudian dia kata apa dia? Sampai dia cakap, wahai Tuhan, bukan ini anak yang aku minta daripada Engkau. Wahai Tuhan, aku tak welcome anak yang macam ni dalam hidup aku. Dia stres, dia jadi orang yang sangat murung pada ketika itu. Dia tak pergi kerja lagi dah. Dan sampai lama kelamaan, dia letak anak dia kat rumah, dan dia tak pernah cerita pada orang dalam sosial dia ada anak. Dia rasa setiap kali dia tengok anak dia rasa sakit, dan akhirnya dia buat apa? Dia buat rumah kat belakang. Dia kaya, Bangalore dia, tanah dia luas, belakang dia buat satu rumah. Anak tersebut dia letak di belakang rumah. Dia hanya letak seorang penjaga. Dia bagi semua, tetapi dia tak pernah tengok anak dia. Saya malu, dia kata. Apa orang kata macam ni punya kerjaya, macam ni punya life, ada anak yang macam ni. Sampailah dia kata, okay, it's okay, ya, kita boleh buat lagi perancangan untuk anak yang kedua. Kali ini dia kata dia buat sampai treatment ke Amerika to make sure that semua genetik dia semua okey. Melahirkan anak, dia mengandung, dia melahirkan anak lebih comel daripada yang pertama. Dan dia mula cerita ni lah the only anak dia yang dia ada.
sampai 3 tahun. Perkara yang sama berlaku. Dan anak dia lebih kronik daripada yang pertama. Dan pada masa itu dia kata hidup ni betul-betul musnah. Dan soalannya tak habis-habis adalah dia mendongak ke langit. Dia percaya Tuhan. Wahai Tuhan, kenapa aku wahai Tuhan? Tak cukup ke satu anak engkau uji, yang ni pun kau nak uji wahai Tuhan. Dan pada ketika itu dia jadi murung. Dan sekarang di belakang rumah ada 2 anak yang dia tak pernah tengok. Dia kata apa dia? Dan dia sangat tertekan, ya. Saya nak ringkas saja. Sehinggalah satu hari dia kata, macam ni, saya sangat suka macam gabungan cerita ni Ustaz. Saya dapat dengar daripada 2 ni, daripada Akhi Fahrani. Dia singgah di satu surau. Dia kata dia ni macam kalau nak ceramah pun ustaz-ustaz international level dia dengar lah. Kalau sekadar ustaz-ustaz tak Malaysia ni dia tak pernah dengar lah. Dia kata itu sekali dia punya, kalau dia punya standard dia tu. Sampailah dia kata dia singgah di satu surau just sekadar untuk solat je. Masa dia pakai stokin untuk pakai kasut, tiba-tiba dia dengar kata-kata ustaz tu. Dia kata apa dia? Dia ceramah pada orang ramai, tuan-tuan, Allah takkan pernah tanya anda apa yang anda tak dapat. Tetapi hari akhirat Allah tanya pada anda apa yang anda ada. Apa yang anda nak tapi tak dapat, Allah tak tanya. Kita nak Ferrari, Allah tak tanya, hey di hari akhirat kamu servis Ferrari tidak atau tidak. Allah tak tanya apa yang kita tak dapat. Allah hanya tanya kamu apa yang kamu ada. Perkataan biasa pada semua orang yang dengar, tetapi dia tersentak. Dia kata buat kali pertama, dia kata istirja, buat kali pertama dia meluru masuk dalam kereta, dia tutup pintu kereta, dia start enjin. Pada saat tersebut dia menangis sekali lagi semahu-mahunya. Dia menangis. Dia kata apa dia? Kenapa aku tak jaga apa yang Tuhan bagi? Aku duk fikir apa yang aku tak dapat. Kenapa aku tak tengok apa yang aku ada? Dia kata. Dan pada saat tersebut dia sebut satu perkataan, apa dia? Wahai Allah, syurga itu di sana, tetapi rupanya kuncinya di sini. Bagaimana mungkin aku nak masuk dalam syurga nanti bila pintunya, anak kuncinya aku patahkan. Dan pada saat itulah dia kata, dia pulang ke rumah, masuk dan dia terus meluru berlari ke belakang. Dia buka pintu rumah, 2 orang anak tu dah besar rupanya. Melihat tak tahu siapa yang di hadapan dia. Dan pada saat tersebut dalam keadaan anak termangu-mangu, dia pergi pada anak dia, dia peluk anak dia semahu-mahunya sambil menangis. Perkataan yang dia ulang ialah, syurga itu di sana. Inilah anak kunci aku. Dan kalau aku patahkan mereka, bagaimana aku nak buka pintu untuk masuk dalam syurga? Dia dukung anak dia, dia mandikan pada hari itu. Dan dia tahu ujian inilah sebenarnya yang akan menyebabkan syurga mana aku nak masuk. Ujian yang Allah beri padaku inilah sebenarnya seindah-indah benda. Dan pada masa itu buat kali pertama dia kata, terima kasih Allah, engkau beri anak yang sebegini untuk aku.